Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, anak-anak, di waktu-waktu pagi seperti ini, selepas kita membaca surah Yasin, juga kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kefahaman, kurniakan kepada kita pandangan, kurniakan kepada kita hati yang boleh menerima nasihat, boleh menerima teguran dan boleh memperbaiki diri. Anak-anak, mari kita melihat satu analogi ini, satu cerita ini yang boleh kita kisahkan. Sebuah kereta, kalau kita tengok sebuah kereta, umumnya kereta-kereta yang kita nampak, sama ada kereta itu dimiliki oleh ayah kita, abang kita atau kakak kita. Sebab kamu pun masih dalam usia kecil, tentulah belum ada mempunyai kereta sendiri. Tapi apa yang kita lihat, apabila orang itu mempunyai sebuah kereta, katakan, pasti kereta itu nanti perlu diisi minyak ni, perlu diisi minyak. Kalau tak ada minyak, kereta pun tak bergerak, begitu kan? Kadang-kadang kita nampak ayah ke abang kita hantar kereta untuk dibersihkan, dicuci. Dan kadang-kadang kita nampak kereta tu ayah yang sendiri yang cuci, begitu kan? Dibersihkan, dikilatkan, dipolish, begitu. Cuba bayangkan sebuah kereta yang cantik, yang indah. Okey, situ. Yang kedua, dah tentulah ada pemandunya. Dah tentulah ada pemandunya. Dan pemandu inilah yang menggerakkan kereta ini, memusingkan steering ke kanan, ke kiri, tekan minyak ke depan, mundur ke belakang, ke mana sahaja yang dia nak pergi. Itu umum kan? Cuba lihat perkara ini. Ada sebuah kereta yang cantik, yang indah, yang bersih. Ada seorang pemandu di dalamnya. Lalu pemandu ini pun keluar. Mungkin keluar nak berhenti ke restoran nak makan. Mungkin keluar dah sampai ke destinasi. Dan untuk meneruskan kehidupan, nak bermalam, nak berehat, pemandu ini akan keluar dan tinggallah kereta itu di tempatnya. Cantik macam mana pun, bersih macam mana pun, kilat macam mana pun, sayang macam mana pun, kereta itu akan ditinggalkan di tempat parking. Betul macam tu kan? Baik, mari kita cari pengajaran daripada kisah kereta dan pemandu ini. Cuba bayangkan, yang kereta tadi itu adalah tubuh badan kita. Yang pemandu tadi adalah roh dalam diri kita. Badan kita ini dah tentunya dibersihkan, dah tentunya diberi makan. Kalau bersihkan tadi itu, kalau kereta, cuci kereta. Kalau makan untuk badan kita, tentulah makan tengah hari, sarapan pagi, makan malam, begitu kan? Untuk mencukupkan kita sebagai badan. Untuk kalau kereta, untuk sesuaikan kereta itu sentiasa dalam keadaan yang bersih. Kemudian kereta tadi itu dipolish, dikilatkan. Mungkin kalau manusia adalah mengenakan minyak rambut sikit, mungkin bedak sikit, kan? Adalah tambahan-tambahan untuk memperindah, memperelok. Tetapi anak-anak, rupa-rupanya nanti apabila sampai satu ketika yang roh tadi yang ada dalam diri kita akan keluar dalam tubuh badan kita, akan keluar daripada tubuh badan kita. Seperti mana tadi kalau kereta, seorang pemandu itu akan meninggalkan keretanya, roh akan meninggalkan tubuh badannya. Maka anak-anak, mari kita ambil muhasabah ini. Yang penting di sini bagaimana? Yang penting tadi adalah kalau pemandu kereta dengan keretanya. Yang penting sangat ialah
pemandu itu sendiri. Pemandu itu sendiri, bagaimana dia keluar daripada kereta, adakah dia keluar dalam bentuk keadaan yang sihat, terurus, ataupun dia keluar daripada kereta yang mewah, yang hebat, yang bersih, yang kilat, tetapi dalam keadaan yang cukup tak sihat, dalam keadaan tidak terurus, tidak sihat, kurus, kering, sakit. Nak yang mana? Tentulah kita nakkan pemandu tadi itu yang sihat tubuh badan. Analoginya ialah kepada diri kita, antara tubuh badan kita dengan roh kita, antara tubuh badan kita dengan roh kita. Maka roh itulah yang perlu kita ambil perhatian. Roh itu yang perlu kita lebihkan lagi berbanding dengan tubuh badan. Maksudnya apa? Kalaulah tadi tentang kereta dan pemandu kita faham sana, mari kita tengok tubuh badan kita dan roh kita. Apakah makanan untuk roh kita pula supaya akan nampak sihat, roh kita akan tenang, roh kita akan boleh pergi ke alam yang seterusnya dalam keadaan yang selesa, insya-Allah. Jadi apakah makanan roh itu? Maka tuan-tuan guru berpesan, kita kena perbanyakkan membaca Al-Quran. Tadi baru saja kita baca Al-Quran, alhamdulillah, tahniah. Kita perlu banyakkan baca Al-Quran. Banyakkan baca Al-Quran, maksud banyak ialah baca setiap hari. Kemudian jaga solat kita untuk roh kita. Perlu sangat jaga solat kita. Dah mampu solat 5 kali sehari semalam, perlu ada solat-solat tambahan, solat-solat iringan, solat-solat sunat untuk melengkapkan lagi. Kan tadi kata nak mengindahkan tubuh badan kalau bisa kata pemandu, dan kata tadi kalau kita nak memperelokkan roh kita, perlu solat dan juga zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak-anak, dalam masa pagi yang begitu hening ini, analoginya tadi apa? Untuk kita ringkaskan dalam masa yang terbatas ini, antara sebuah kereta dengan pemandunya, itu adalah yang kita nampak zahir, yang kita analogikan. Yang pemandu tadi adalah roh kita, dan jasad itu adalah tubuh badan yang pastinya akan ditinggalkan satu hari nanti. Maksudnya ialah tubuh badan kita akan hancur nanti kan di alam barzakh, tetapi nanti roh yang akan terus hidup selama-lamanya. Roh akan hidup selama-lamanya, akan bertukar zaman. Roh sudah berada di zaman roh itu sendiri, dan roh sudah berada di zaman rahim, zaman beribu sudah berlaku. Sekarang roh berada di zaman dunia. Dalam kehidupan dunia, nanti roh akan pergi ke alam barzakh, nanti roh akan pergi ke alam mahsyar, alam akhirat. Nanti roh akan berada di syurga atau di neraka, dan roh akan diberikan satu tubuh badan yang baru. Roh akan diberikan tubuh badan yang baru di syurga ataupun di neraka, wa na'udzubillah. Jadi anak-anak, mudah-mudahan dengan kita melihat nanti, orang melihat, kalau kamu melihat orang cuci kereta, ingat cerita ini. Nanti kalau kamu nampak orang isi minyak kereta, ingatlah cerita ini. Kalau kamu nampak pemandu keluar daripada kereta, ingatlah cerita ini, bahawa kereta itu seumpama tubuh badan kita, pemandu itu seumpama roh kita. Mudah-mudahan kita dapat memahami intipati peringatan pada pagi ini dalam bicara nurani. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT berikan kefahaman dan memberikan kepada kita untuk boleh mengikut perkara kebaikan daripada hari ke hari, insya-Allah. Jadi sekian untuk pagi ini, mudah-mudahan kita dapat manfaat besar daripada perkara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.